Ali Muhammad dari Bagan Serai, Larut, Bacuk, Temeloh, Pucak, Borneo, Kubang Krian di antara lain. Bangkitkan soal menoktahkan miskin tegar. Saya agak sangsi dengan beberapa pandangan dikemukakan. Pertama, mengandaikan bahawa dalam Islam tidak ada maksud untuk menoktahkan kemiskinan. Malah, kalau tak salah saya, salah seorang mungkin kepala batas mengatakan tidak ada dalam tradisi Islam yang boleh menoktahkan kemiskinan tegar kerana dikaitkan dengan soal zakat. Saya fikir harus Yang Muhammad menelaah lagi. Tanggungjawab kita ialah pastikan pengagihan kekayaan itu dapat dimanfaati oleh segolongan besar. Dan dalam hal ini saya ingatkan tentang surah Al-Hasyr tentang bainal aghniya minkum. Janganlah kekayaan itu berlega di kalangan kecil yang disebut sama ada elit politik, elit penguasa. Dan bila berlega di kalangan itu dengan undang-undang badan penguasaan itu memihak kepada mereka, seolah-olah tidak ada tindakan, ya. Seolah-olah kalau kamu berkuasa, kamu akan terlepas daripada tindakan. Ini mesej yang jelas yang saya mau sampaikan, bahawa peraturan dalam negara kita tidak akan mengizinkan hal ini berlaku. Kerana kalau kita izinkan, pengagihan ini tidak mungkin. Mana boleh kita terima satu hujah mengatakan tidak boleh noktahkan kemiskinan tegar. Khalifah Umar Abdul Aziz, kita tahu ini berlaku. Dalam 2 tahun 3 bulan, dengan pengurusan yang baik, bukan saja zakat. Zakat itu di antara tunggak. Pengurusan yang baik, contoh khalifah tidak menyalahkan guna kuasa, itu yang menyebabkan boleh. Saya ingatkan tentang riwayat oleh Yahya bin Sa'id, yang juga seorang gubernur di zaman Umar bin Aziz. Saya pernah diutus Umar bin Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Saya niat untuk memberikannya kepada golongan fakir. Namun tidak saya jumpa siapa pun. Kerana mereka terlepas daripada kategori golongan fakir. Ini bagaimana Ali Muhammad dari parti yang membicarakan soal Islam mengatakan ini tidak mungkin. Jadi kita akan gunakan jentera kita sebaik mungkin. Percayalah, saya akan pastikan seluruh jentera kerajaan tanpa tolak ansur untuk memastikan kita noktahkan kemiskinan tegar tahun ini juga. Harapan dan juga hasrat yang dipokokkan oleh Yang Berhormat Menteri. Walau bagaimanapun berdasarkan kepada agihan dalam bajet tahun ini, saya lihat Kelantan masih lagi hanya mempunyai 4% sahaja sumbangan yang akan diberikan dalam bajet kerajaan pada hari ini. Sedangkan Kelantan selalu diwar-warkan, bukan tahun ini, tetapi hampir 30 tahun yang lepas bahawa antara negeri yang termiskin. Jadi saya nak minta kalau konsep khilafah Umar Abdul Aziz itu dibuat, zahirkan dalam bentuk bajet, zahirkan dalam bentuk prasarana, kerana ini kita perlukan bukti, bukan hanya percakapan. Mohon pandangan daripada pemerintah. Terima kasih. Sekarang tumpat jalan dengan baik, maka saya tidak gunakan itu sebagai bola tanggung. Kerana ada isu-isu yang saya akan bagikan juga mengenai Kelantan. Tetapi percayalah, saya akan jelaskan nanti jawapan tentang Kelantan. Menteri Ekonomi juga jelaskan. Sebenarnya tak benar. Malah beberapa ahli yang berhormat, termasuk Ulu Tengganu, Kapa, menggunakan ayat Quran, menunjukkan kita tidak adil dan zalim dan memberi jaminan dan tidak mau laksanakan. Gunakan, saya ingat Ulu Tengganu, kebetulan masa itu saya ikuti, baca atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Seolah-olah bercakap dan tidak melaksanakan. Saya nak sambung ayat yang dibacakan tadi. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Subhanallahul azim. Panjang sikit apa ayat Quran. Bagaimana boleh kita gunakan ayat Quran ini
suruh kita mengejar kebajikan dan kita lupa pada tanggungjawab dan kebajikan kita dan kaitkan dengan belanjawan madani. Ini yang dikatakan menunggang agama menggunakan ayat Quran untuk menghina orang. Tidak tepat sama sekali. Saya nak tanya syarah siapa? Kitab mana yang boleh kaitkan dengan ini? Di mana celahnya? Langkah kita ambil dari segi pelaksanaan. Kita cuba sedaya upaya kita untuk membantu tanpa mengira negeri. Dan saya akan jelaskan apa yang disangkitkan oleh Tumpat. Tapi janganlah membawa hujah seolah-olah kita ini menindas. Bayangkan apa yang berlaku. 3 tahun mereka perintah bersama dalam kerajaan. 3 tahun belanjawan banding atau ketimbang belanjawan yang saya bentangkan. Jauh lebih baik tahun ini daripada tahun sebelumnya. Termasuk kepada Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Jadi untuk menghukum kita, mencerca kita, mengatakan kita zalim, tak tepat. Dan gunakan ayat Quran yang salah matlamat dan tujuannya. Marang, Kubang Krian, Kuala Kerai, Kuala Terengganu, berapa yang lain lagi. Bangkitkan seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Muhammad dari Tumpat. Tahun 2021, di bawah pemerintahan yang berkenaan, 0,5 bilion. Tahun 2023, ditambah dari segi pemberian bantuan negeri. Bukan semuanya, bantuan negeri saja. Tambah 100 juta tambahan. Kelantan, tambah jadi 351,5. Terengganu, 411,1. Perlis, 154 juta. Saya bagi perhatian Perlis kerana Perlis tidak mampu mengurus keuangan negeri untuk membayar gaji kalau kita tidak bantu secara sungguh-sungguh dari pusat. Okey, dibandingkan dengan Sabah dan Sarawak. Sudah tidak adil untuk banding Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu masuk bersama Malaysia itu kemudian. Kawasan-kawasan desa itu jauh ketinggalan. Jauh lebih teruk daripada kawasan-kawasan miskin. Ini bukan soal pertimbangan politik. Saya konsisten dalam hal ini. Sempurna pun tahu. Konsisten. Mana kalau kita belanja sini 10 juta, kita kena tambah di Sabah Sarawak 100 juta. Kawasan pedalaman. Jadi janganlah kita gunakan perbandingan bahawa dibagi kepada Sabah dan Sarawak itu begitu tinggi. Keperluan mereka. Sebab itu dalam Malaysia Agreement 1963, Perjanjian Malaysia 1963, itu dimasukkan pemberian khas. Ada, walaupun dipetikai bukan tidak sepatutnya pemberian khas, ini pemberian hak. Tidak mengapa istilahnya. Tapi sebab itu saya tambah pemberian khas untuk angkat kedudukan Sarawak. Dulu kita bagi 16 atau 19 juta satu tahun. Tahun ini kita tambah 300 juta ringgit. Apakah mencukupi? Rakan-rakan dari Sarawak dan Sabah kata memang tidak mencukupi. Saya setuju. Tapi inilah upaya kita untuk menunjukkan bahawa ini benar-benar madani untuk menegakkan keadilan bagi semua. Terima kasih, Perdana Menteri. Baik, dari sudut pembangunan. Tadi, pemberian kepada negeri. Pembangunan. Berapa kita bagi untuk tahun ini? Kedah, 1,5 bilion ringgit. Kelantan, 2,5 bilion ringgit. Bacalah buku belanjawan itu. Jangan guna temberang sana sini. Baca Perlis. Dalim. Perlis dari 250 juta sebelumnya. Saya tambah jadi 570 juta. Ya, dia kata tapi Sarawak Sabah. Itu saja hujahnya. Saya nak beritahu, 3 tahun yang lalu ni apa jadi? Mengapa tidak ditambah? Di mana peruntukan di Kelantan? Saya tambah 2,5 bilion daripada 1,8. Tak payah terima kasih. Tak payah terima kasih. Tapi jangan hina dan cerca saya. Baik. Saya tekankan dan saya tidak mau apologetik. Pentadbiran kerajaan perpaduan mesti berbuat sesuatu untuk mengurangkan kesenjangan di negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Dan untuk Sabah Sarawak, saya zahirkan keperluan menyokong golongan usahawan dan peniaga dan tambah
Oleh itu saya nak tambah. Sukacita diumumkan, kerajaan akan menyediakan peruntukan khusus untuk komuniti PKS Sabah dan Sarawak dalam bentuk dana pinjaman mikro melalui BSN 100 juta ringgit tambahan. Dan kemudahan jaminan pinjaman PKS dari bank sebanyak 500 juta ringgit. Soal wang ehsan dibangkitkan. Apa pernah saya sebut bahawa ini dibatalkan? Cuma saya sebut sebahagian kecil daripada peruntukan ini akan disalur terus. Kalau dah tahu Terengganu negeri miskin, apa salah Menteri Kewangan kata salur wang ehsan itu direct kepada orang miskin? Di mana salahnya? Dan kerana kadar kemiskinan Terengganu itu masih 12% 2020. Jauh lebih rendah, lebih tinggi daripada kadar kemiskinan kebangsaan. Dan Kelantan yang mencecah 21%. Jadi ini kita tidak akan kurangkan jumlah yang kita janjikan tu wang ehsan. Tetapi kita nak tentukan dalam beberapa kategori wang itu disalur terus, kalau tidak berilah banyak mana pun wang ehsan, kadar kemiskinan di Terengganu, Kelantan masih tahap yang sama. Jadi ini saya jelaskan supaya jangan bangkit lagi soal zalim. Dia jadi mantra.